Selamat petang. Ini pengakuan terkini Muhyiddin Yassin yang benar-benar mengejutkan, membuat Tun Mahathir terkedu dan mungkin boleh pengsan. Anwar pun pasti terkedu dan terkejut besar, dan mungkin semua orang pemimpin yang lain juga tidak akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin ini. Pengakuan Muhyiddin Yassin ini benar-benar mengejutkan kita semua, kerana dia kata, saya tidak tikam sesiapa, saya cuma mahu menyelamatkan negara. Wow, apa isu ini? Apa perkara ini sehingga Muhyiddin sendiri kata, saya tidak tikam sesiapa, saya cuma mahu menyelamatkan negara. Wow, nak tikam siapa nih? Tikam siapa dan siapa pula yang ditikam dan apa pula yang jadi? Jom, ini isunya. Saya tidak tikam sesiapa, saya cuma mahu menyelamatkan negara, kata Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir kata, saya tikam beliau dari belakang. Jenuh saya memikirkan bila masa saya menikamnya, kata Muhyiddin Yassin. Saya pada mulanya tidak mahu melayan tuduhan ini, kerana bagi saya ini cerita politik yang terlalu awal, telah berlalu. Saya lebih suka mengambil sikap berlapang dada, kata Muhyiddin. Tetapi saya berfikir semula, kalau saya tidak jelaskan kedudukan yang sebenarnya, ramai orang akan mempunyai pandangan serong terhadap saya, kata Muhyiddin. Mungkin ramai yang tidak tahu cerita sebenar. Jadi, mari saya ceritakan, kata Muhyiddin. Pada pagi 24 Februari 2020, yaitu hari Tun Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, saya menemui beliau di rumahnya. Beliau tidak beritahu saya tentang niatnya untuk meletak jawatan. Setelah saya pulang ke rumah, saya menerima sepucuk surat daripada Tun Mahathir memaklumkan kepada saya bahawa beliau meletak jawatan sebagai pengerusi bersatu, Perdana Menteri dan semua jawatan dalam kerajaan. Pada masa yang sama, sepucuk surat peletakan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri dihantar ke Istana Negara. Saya amat terkejut dengan tindakan Tun Mahathir meletak jawatan. Saya bergegas semula ke rumahnya untuk memujuk beliau supaya menarik balik peletakan jawatannya. Namun beliau berkeras untuk meneruskan niatnya. Pada sebelah petangnya, pimpinan bersatu PAS, UMNO, GPS dan Warisan berkumpul di rumah Tun Mahathir untuk memujuk beliau supaya menarik balik peletakan jawatannya. Malangnya, beliau masih berdegil. Kenapa Tun Mahathir meletak jawatan? Alasan yang diberikan di dalam suratnya kepada saya ialah kerana beliau tidak lagi mendapat sokongan Majlis Tertinggi Parti yang mewakili ahli-ahli parti. Sehari sebelumnya, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu telah membuat keputusan untuk keluar dari Pakatan Harapan PH. Beliau meletak jawatan kerana tidak puas hati dengan keputusan MPT Bersatu untuk keluar PH. Sebenarnya, Tun Mahathir telah memulakan gerakan untuk bersatu keluar dari PH. Tetapi beliau membuat pusingan di saat akhir apabila Majlis Presiden PH dalam mesyuaratnya pada 21 Februari 2020 membuat keputusan untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Sebelum itu, kalau kita masih ingat, beliau telah didesak oleh beberapa pihak di dalam PH supaya berundur untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Setelah Majlis Presiden PH membuat keputusan untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri, beliau cuba meyakinkan MPT Bersatu supaya kekal berada di dalam PH. Tetapi MPT Bersatu hampir sebulat suara membuat keputusan sebaliknya. Keputusan ini dibuat kerana memikirkan Bersatu semakin kehilangan sokongan orang Melayu akibat tindak tanduk beberapa pihak di dalam PH, terutamanya parti DAP yang dilihat gagal menjaga sensitiviti orang Islam dan masyarakat pelbagai kaum di negara ini, kata Muhyiddin. Dalam dua pilihan raya kecil di Semenyih dan Tanjung Piai,
calon Bersatu yang bertanding atas tiket PH kalah. Sokongan pengundi Melayu kepada Bersatu ketika itu merosot, walaupun kedua-dua kerusi itu dimenangi oleh Bersatu dalam PRU 14. Walaupun kecewa dengan keputusan MPT Bersatu, Tun Mahathir tidak sepatutnya meletak jawatan. Kerana pada masa itu telah ada 138 akuan bersumpah ahli-ahli parlimen dari Bersatu, PKR, PAS, BN, GPS, PBS dan Warisan yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Saya adalah salah seorang ahli parlimen yang menandatangani akuan bersumpah untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri, kata Muhyiddin. Maksudnya, walaupun Bersatu keluar PH, kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri tidak terjejas. Malangnya, Tun Mahathir meletak jawatan juga atas kerelaannya sendiri. Apabila seorang Perdana Menteri meletak jawatan, maka menurut perkara 43 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, seorang Perdana Menteri baharu mesti dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dengan peletakan jawatan Tun Mahathir sebagai pengerusi Bersatu, saya sebagai Presiden Parti telah mempengerusikan mesyuarat khas MPT Bersatu. Mesyuarat tersebut telah sebulat suara membuat keputusan untuk mencalonkan semula Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Semua ahli parlimen Bersatu telah diarahkan supaya menyokong Tun Mahathir. Pada ketika itu, Presiden PAS dan Presiden UMNO mencadangkan supaya saya menerima pencalonan sebagai Perdana Menteri. Saya tolak pencalonan itu kerana keputusan parti ialah untuk menyokong Tun Mahathir. Ketika semua ahli parlimen dipanggil menghadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa yang mendapat sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, saya telah menyatakan sokongan saya kepada Tun Mahathir. Malangnya, Tun Mahathir gagal mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Sebahagian besar ahli-ahli parlimen yang menandatangani akuan bersumpah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri sebelum ini telah menarik balik sokongan kepadanya. Oleh sebab itu, menurut Perlembagaan Persekutuan, beliau tidak boleh dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Seorang lagi calon Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun gagal mendapat sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Negara pada masa itu terumbang-ambing kerana tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli-ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen lain untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Pada ketika itulah, saya sekali lagi didatangi oleh rakan-rakan dalam PAS dan UMNO untuk menyatakan sokongan kepada saya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Menurut mereka, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara daripada keadaan yang terumbang-ambing. Sebagai tanda hormat saya kepada Tun Mahathir, saya telah menemui beliau untuk meminta sokongannya. Beliau beritahu saya beliau sedia memberi sokongan kepada saya sebagai Perdana Menteri jika saya berjaya mendapatkan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Saya beritahu Tun Mahathir, insya-Allah saya akan mendapat sokongan majoriti. Namun, Tun Mahathir membuat pusingan sekali lagi apabila beliau mencadangkan dirinya sebagai Perdana Menteri untuk berlawan dengan saya. Jadi, cuba saudara dan saudari bayangkan, adakah saya menikamnya dari belakang? Adakah saya hianat? Saya buat ini demi menyelamatkan agama, bangsa dan negara saya. Saya bukan pengkhianat. Mengenai sebab Bersatu keluar PH, saya akan ceritakan kemudian. Ditulis oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu. Dan jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.